hadir ke surau Rasul Jannah, itu taman-taman syurga, ya. Yang seandainya kita hadir majlis ilmu ini, insyaAllah Allah akan memberkati kita, Allah. Dan pada malam ini tak lupa juga kepada unit rakaman. Unit rakaman TV Rasul Jannah. Itu Cik Rizal Arman atau Man 400. Terus rekam, terus. Jangan off waktu ni. Dan Ustaz Yus akan direkam dan dimasuk ke dalam TV secara langsung pada malam ini. Dah. Besok. Dan tuan-tuan, majlis tanpa meninggalkan masa lagi, saya menjemput Ustaz Yus Lady untuk menyampaikan kuliah maghrib beliau. Majlis dengan segala hormat yang kami silakan. Depan ustaz lain yang buat je kok. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sahabat-sahabat kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kita mengambil kesempatan pertemuan pada malam ini. Sebagaimana biasa pertemuan kita mulakan dengan membaca kitab. Mudah-mudahan Allah memberkati perjumpaan kita dengan menjadikan ilmu yang kita kongsikan bersama pada malam ini ilmu yang memberi manfaat. Al-ilmu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh khatimul anbiya wal mursalin wan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Firman Allah Ta'ala yang saya petik di surah As-Saff ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabil. Sesungguhnya Allah mengasihi dan mencintai di kalangan hamba-hambanya
yang beriman dan kemudiannya berjuang di jalan Allah. Yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang mana mereka berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kalimah Allah, kalimat mulia, ditinggikan agama Allah dalam keadaan mereka ini tersusun rapi, saf mereka, susunan mereka, gerak kerja mereka, dan diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seumpama saffan ka'annahum bunyanun marsus, baik binaan ataupun bangunan yang tersusun kukuh, bangunan yang tersergam kukuh, bangunan yang memiliki peranan dan juga ciri-ciri masing-masing. Kerana bagi bangunan itu memiliki tingkap, pintu, dinding, lantai, dipanggil foundationnya, tiangnya, bumbung. Maka setiap daripada masing-masing elemen ini memiliki fungsi dan juga peranan dalam menjadikan bangunan tersebut kukuh dan ada nilai, sama ada di sisi Allah sebagaimana Allah Ta'ala jadikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, dan juga bangunan itu sendiri bagi kepentingan makhluk-makhluk Allah, secara khususnya manusia itu sendiri. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu kembali pada malam ini dalam jadual kita dua minggu sekali, bagi menyambung kembali pembacaan kitab Matan Arba'in Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang disyarahkan oleh Syekh Mustafa Muhammad. Sampai dengan lagi masih kita membicarakan Al-Hadis Susani, hadis yang kedua bagi membicarakan tentang perkara yang berkaitan dengan rukun Islam. Jadi pada malam ni kita menyambung pada muka surat 78 yang telah bersabit dengan rukun Islam yang kedua, yang telah mendirikan semayang ataupun solat. 2 minggu lepas habis harap Pak Syahadah kira habis harap. Kalau nak tanya pun tanyakan sekarang tu. Jadi ala kulihan pada malam ini kita menyambung perkara yang kedua ataupun rukun yang kedua yang disyarahkan oleh Syekh Mustafa Abdul Rahman berdasarkan hadis yang dihimpunkan di dalam kitab Matan Arba'in oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang asalnya hadis ini termasuk di dalam Sahih Muslim. Ialah hadis yang kedua yang panjang ceritanya, bila mana di antara lain Jibril alaihissalam menyatakan, ialah Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu kepadaku, cerita padaku tentang Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilahi sabila. Ini disebut sebagai rukun Islam yang 5. Tambah, maknanya sebagian ulama juga menyebut sekiranya ada rukun Islam yang keenam, yang keenam adalah al-jihadu fi sabilillah. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau ada rukun Islam yang keenam itu adalah jihadu fi sabilillah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyampaikan dalam keadaan rukun Islam ini 5 saja. Maksudnya jihad ini dia lebih ke arah perkara yang disebut sebagai umum, dan ada ketika dia jadi khusus. Baik. Kata lagi pengarang kitab, perkara yang kedua daripada rukun Islam, ialah mendirikan sembahyang ataupun solat. Mendirikan sembahyang adalah suatu perintah yang diwajibkan setiap hari ke atas orang Islam. Setiap hari ke atas orang Islam. Dengan arti kata yang lainnya adalah mukhalaf. Apa dia mukhalaf? Islam, berakal dan akil baligh. Gugur salah satu ini, maka dia tidak dinamakan lagi sebagai mukhalaf, maka dia tidak wajib. Bahkan kalau dia tak semayang pun tak darah. Bahkan ada yang mukhalaf pun tidak wajib semayang. Sebagai contoh, perempuan yang berada dalam keadaan haid dan juga nifas, mereka ini tidak diwajibkan semayang. Bahkan jika mereka semayang dalam keadaan erti kata yang lain, dia tahu dah hukum bagi orang perempuan haid dan nifas semayang, hukum dia berdosa kerana dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia semayang juga dengan sengaja atas 2 keadaan. Keadaan yang pertama dia tak tahu, maka dia dimaafkan. Tapi keadaan yang kedua, kerana mempermain-mainkan hukum Allah, dia boleh mencederakan iman dia dan boleh merosakkan Islam dia.
Dekat keadaan bagi orang yang mempermain-mainkan. Tapi dalam keadaan dia tak tahu, tak ada masalah. Tapi mana boleh tak tahu dah. Dan kelebihan orang perempuan, dia dapat ABC. Kenapa dia ABC? Allah Ta'ala bagi cuti. Orang lain semua kita kena minta cuti dengan ketua bahagian, kena minta cuti dengan pengarah PPD sebagai contoh, kena minta cuti dengan orang lain. Tapi khusus untuk muslimat, Allah Ta'ala muliakan dengan syariat Nabi Muhammad SAW yang menyempurnakan ke atas syariat Nabi-Nabi sebelum daripada itu, Rasul-Rasul yang sebelum daripada itu. Di antara kelebihan syariat Nabi Muhammad SAW, dimuliakan, ditinggikan kedudukan martabat orang perempuan. Di antara lain, para lelaki menanggung dosa, kesalahan ataupun kesilapan yang dilakukan atas beberapa faktor dengan sebab sengaja, dengan sebab jahil, maka ditanggung oleh kaum lelaki yang dikira sebagai wali kepada perempuan tersebut. Hebat tak hebat, Allah Ta'ala bagi anugerah pada perempuan. Tapi ramai mana pula di kalangan perempuan yang tidak pernah merasai istimewanya anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kata lagi pengarang kita, arti kepada mendirikan ialah melakukannya menurut sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul sejak daripada permulaan takbirnya, bacaannya, perbuatannya hingga ke akhir salam, dengan hati yang penuh perasaan takwa. Maka sembahyang ni dari segi sudut falsafahnya, ialah suatu bentuk ibadat yang dilakukan yang merupakan lambang ubudiyah, ta'abud ilallah, seorang hamba kepada Tuhan Al-Khaliq, pencipta bagi sekalian makhluk, termasuklah kita ni, yang Allah Ta'ala ciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah dijadikan jin dan juga manusia itu melainkan adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan permulaan kepada ta'abud ilallah iaitulah solat. Baik. Jadi solat ni dari segi sudut falsafahnya adalah satu bentuk peribadatan yang dilakukan dengan tujuan melambangkan ta'abud, ketaatan, pengabdian seorang hamba kepada Al-Khaliq, the Creator, oleh pencipta, iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala dari segi sudut lughah bahasanya, sembahyang adalah suatu bentuk amal ibadat yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhirkan dengan salam. Cuma lepas sebelum pada tu ada ialah benda lain lah. Rukun dia berdiri dengan tegak, kemudian niat. Lepas tu yang akhir sekali iaitulah tertib. Dan tertib ni tak payah sebut pun tak apa, memadai kita meyakini nombor satu, nombor dua, nombor tiga, itu tahu tu. Baik. Kata lagi pengarang kita, orang yang beriman mesti mendirikan sembahyang, kerana sembahyang itu adalah tuntutan iman, dan iman sifat jiwanya dan nur kepada batinnya. Ini kerana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Allah Ta'ala menyatakan, qala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Mereka yang beriman dengan perkara ghaib dan mendirikan sembahyang. Ini di antara awal firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, yang menjadi sandaran kepada para alim-alim ulama mufassirin, yang menyebut Islam ini berdirinya dengan di antara lain beriman dengan perkara ghaib. Dan bila mana beriman dengan perkara ghaib, kita hendaklah mendirikan sembahyang. Sebab tu kita kena beriman dengan benda ghaib dulu. Sebab sembahyang ni kalau ikut munasabah kan ngadak mana pun, nah, hala ke dinding satu hal tu. Mari pula orang tak Islam dia kabur buat, ni orang Islam ngadak ke dinding nak. Jadi kita macam-macam hujung. Maka yang kita adapkan bukanlah dinding semata-mata, kerana sifat bangunan nescaya ada padanya dinding untuk melindungi orang ataupun benda yang duduk dalam bangunan. Adapun bagi makhluk yang dinamakan sebagai manusia yang beriman kepada Allah, dia di Kaabah, apakah dia sujud kepada Kaabah? Dia semua Kaabah tak. Dia atas dasar ta'abud ilallah, taat kepada Allah, yang Allah Ta'ala perintahkan kita ketika mana nak semayang, hendaklah menghadap wajah kamu ke arah barat, ke arah terbenamnya matahari yang terletaknya Kaabah ataupun Baitullah.
Tak timbul masalah kita sujud pada Kaabah dah. Kerana Kaabah tu juga ada bersifat makhluk batu, dan dia bersifat bukan qadim dan bukan baqa, dia baharu. Dia juga makhluk benda yang diciptakan, dan dia akan rosak, dia akan binasa bila mana sampai kepada satu tahap ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Namun kenapa kita ngadap ke arah dia? Kerana mentaati perintah Allah. Asal duk kaji, kalau nak kaji memang banyak ahli kajian daripada pakar biologi. Kenapa bila kita tawaf, kita lawan arah jam? Kerana dia sebenarnya mengecas ion-ion neutron dalam tubuh manusia. Dalam pada masa yang lain juga, kenapa rupa-rupanya Kaabah ini adalah pusat magnet bumi. Tapi kita sebagai umat Islam dan orang beriman, kita tidak dituntut untuk kaji benda. Hanya cukup sekadar tahu secara sepintas lalu. Namun hakikatnya kenapa kita semayang ngadap ke arah Kaabah? Kerana suatu bentuk yang awal lagi, iaitu allazina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Iaitu siapa dia? Allah, yang menjadi pundak ataupun asas kepada segala benda yang ghaib. Maka arahan datang daripada Allah, mu mesti ngadap ke arah kiblat. Kiblat kamu mesti ngadap arah Kaabah Baitullah. Maka tidak ada pentakwilan. Kenapa? Siapa yang menghadap ke arah Kaabah, dia diberikan pahala. Ada pun orang sengaja tak nak ngadap ke arah Kaabah ataupun kiblat dengan sebab dia ada kemampuan, tidak ada suatu bentuk dia panggil masyaqqah, halangan, sengaja tidak menghadap ke arah kiblat, maka gugur salah satu perkara yang dikira syarat sah solat. Jadi tak sah solat, kecuali perkara-perkara yang menjadi halangan. Contoh, duduk tempat gelap ataupun dalam bangunan ataupun mana-mana tempat, ataupun berada dalam keadaan ditawan kita sebagai tentera, maka nak menghadap ke arah kiblat tu mendatangkan suatu bentuk masalah yang lain yang boleh menggugat nyawa, yang boleh mendatangkan darurat, kecederaan pada tubuh. Maka pada waktu itu dibenarkan untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Malam kita tengok peristiwa berlaku di kalangan sahabat Nabi berijtihad, maka di sanalah timbul satu kaedah ijtihad. Apa dia ijtihad? Bila mana suatu keadaan yang berlaku ke atas kita, dia tidak ada dalil, maka kita boleh menggunakan keyakinan. Berdasarkan keyakinan tadi, dia tidak juga terkeluar daripada nas-nas, iaitu nas-nas nakli Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka sahabat tadi dengan nasnya wajib semayang, cuma nak semayang tu nak ngadap arah kiblat. Dah bangun, dah berdiri, cuma tak tepat arah kiblat. Maka dua orang sahabat tadi semayang dalam gelap ketika mana waktu subuh, seorang ngadap kiblat, seorang lagi membelakangkan kiblat. Lalu sahabat Nabi ngadu kat Nabi, dan Nabi beritahu yang ngadap ke arah kiblat dapat dua pahala. Pahala betul ngadap arah kiblat dan pahala ijtihad. Manakala yang tak menghadap arah kiblat tetapi dia telah berijtihad, dia meyakini awam ni ikut, maka dengan sebab ijtihad tadi, walaupun tak tepat arah kiblatnya, dia dapat satu pahala berijtihad. Itu cerita dia. Tapi sah dan sembahyang dia sah, tak perlu diulang. Macam saya siang tadi ada buat program sekarang, taklimat penerangan bab haji dan umrah di Masjid Firdaus Sungai Tekang. Antara lain kita sebut kenapa pihak tabung haji dan juga majlis fatwa mereka meletakkan satu garis panduan bila mana kita ataupun mak ayah kita yang nak pergi Mekah tu, dia duduk dalam kapal terbang lama 8 jam, yang kalau tak transit mana-mana tempat terus mendirect. Maknanya mereka akan duduk dalam kapal terbang, kemungkinan waktu dalam kapal terbang tu ada semayang yang terpaksa dicamuk dalam kapal terbang, terpaksa buat semayang jamuk dalam kapal terbang. Kalau tak, dia masuk waktu lain dah, waktu mendarat. Maka di sana dibuat oleh keputusan oleh Muzakarah Haji dan juga Majlis Fatwa Kebangsaan. Kerana orang Melayu ni, dia tayamum, dia bukan tak minat, dia mari cakap ke. Bila dia tanya ustaz, kami bukan tak ada ustaz, rasa macam tak puas dia tayamum. Dia rasa tak puas, padahal syarak tak letak rasa. Nah, dia tu mari rasa begitu. Dia mari, yelah ustaz, betul no. Kalau bawa debu pada bawah boleh tak ustaz? Dia tanya nak bawa banyak mana? Yelah ustaz cakap banyak mana kami bawa.
Nak debu paling banyak pergi gebeng. Nak paling banyak debu bapak merah. Ambil tu tepek atas muka. Nah, dia syarat untuk tayamum ni mana-mana permukaan sama ada tapi katalah permukaan yang rata, yang bila kita tepuk dia ada naik sikit berabu dan tempat tersebut tidak ada najis. Maknanya boleh dibuat untuk bertayamum, menggantikan kepada wuduk dengan tidak berwuduk dengan 6 sebab. Itu cerita kuliah lain. Tapi mana nak sebutnya bila tengok keadaan begini yang dilalui oleh jemaah haji Malaysia, maka pihak tabung haji mereka mengeluarkan suatu kaedah berijtihad dinamakan sebagai ijma' ulama. Orang yang menguruskan urusan haji, orang yang ada kepentingan dari segi sudut menguruskan jemaah haji, mereka diberikan amanah untuk menguruskan jemaah haji itu sendiri. Maka mereka membuat suatu kaedah dengan ijtihad, boleh berwuduk menggunakan spray air dengan syarat bila mana spray ada 3 titisan, maka air itu sudah dikesah untuk berwuduk. Ada tak zaman Nabi? Tak ada lah. Mana pernah Nabi pakai spray. Kita pula sama ayah kita naik kapal dulu, ada cerita spray. Nak tok ayah kita dulu tak ada. Dia mari cerita sekarang. Maka inilah bersabit dengan kias. Benda yang diumpamakan sebalik tapi tidak ada nas, maka dibenarkan untuk berijtihad. Baik, ijtihad ni juga bukan semua orang. Ada orang-orang yang tertentu. Namun begitu kita boleh tak ijtihad? Boleh. Bagi pihak suami dia boleh berijtihad kerana dia sebagai rais, pimpinan kepada keluarga dia. Kenapa? Ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Iaitulah lelaki itu pemimpin bagi orang perempuan. Isteri dia lah, anak-anak dia. Nak ijtihad kau mana? Nak beli Porsche ke nak beli Ferrari? Hak mana banyak habis piti, hak mana tak habis banyak piti. Boleh ijtihad. Namun begitu saya nak sebut, ijtihad ni dia tak sabit perkara dunia. Dia sabit dengan perkara-perkara agama pada amal ibadat ketaatan kepada Allah. Hak benda lain dia tak boleh panggil ijtihad. Dah, sama ada nak makan burung puyuh ke nak makan burung pati. Tidak apa nak sembahyang sekarang. Pada khabar apa pun ijtihad. Laut ada dah dua-dua. Tak sah berijtihad dah tu makan aku. Tak cerdik pula dah gitu. Maknanya ijtihad ni bersabit dengan perkara-perkara yang berkaitan berkenaan dengan hukum syarak. Dia bukan semua benda. Baik. Kata lagi pengarang kita, maka nyatalah bahawasanya orang yang mendirikan sembahyang adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah berhak sekali menjadi hamba Allah yang patuh kepada perintahnya menurut arti kata yang sebenar. Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 31, Allah Taala menyatakan, "Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah." Katakanlah kepada hamba-Ku yang beriman, hendaklah mereka itu mendirikan sembahyang. Maka ini juga dicerita dalam surah Ibrahim yang menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala ke atas sekalian hamba dia. Ada suatu bentuk ketaatan yang mesti dizahirkan, menunjukkan kita sebagai hamba yang taat dan patuh kepada Allah. Cuma berbeza syariat daripada Nabi, setiap Nabi kepada Nabi yang lain, sehinggalah kepada Nabi SAW yang menjadi khatimun nabiyyin, penutup bagi Nabi-Nabi, menyempurnakan syariat yang sebelum daripada ni. Maka dia membatalkan syariat Nabi-Nabi yang lain. Sebab tu dia sabit dengan bulan Rejab ni. Kalau sahabat-sahabat boleh tengok, hari ni dia ada sedikit polemik berkaitan isu bulan Rejab. Dan didapati sebahagian sahabat-sahabat kita, Al-Fadhil, Asatizah yang belajar di luar negara, di Mesir, di Syria, di Jordan, berdasarkan kitab yang disebut juga pandangan oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahmatullah alaih, menyatakan bahawasanya hadis kelebihan berkenaan bulan Rejab kebanyakannya didapati sebagai hadis yang maudhu', hadis palsu. Namun sebagian ulama ini juga menyebut hadis palsu boleh tak cerita korang? Boleh, harus pada syarat dicerita dengan syarat diceritakan kepalsuan. Kalau tak cerita dia palsu tak boleh. Kena sebut, ini saya baca ni hadis palsu. Sebagai contoh, bila mana di antaranya, bila masuk bulan Rejab ni kan bulan Rejab tak, malam ni 4 Rejab lah. Tadi dah habis 3 Rejab, ni 4. Maknanya kita tempuh bulan Rejab, antaranya doa yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rejab
wa fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah berkati aku pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, pada bulan sehinggalah sampai bulan Ramadan. Sebagian ulama menyebut hadis ni juga hadis bukan maudhu tapi hadis dhaif. Hadis dhaif boleh beramal tapi tak boleh buat hukum. Maknanya walaupun dhaif, atas dasar dia adalah kalam doa. Al-kalam doa, setiap perkataan yang baik itu adalah doa. Maka doa tadi boleh dibaca, tapi jangan beriktikad Nabi beramal sama-sama waktu Nabi hidup. Itu je cara kaedah dia. Jadi makna cerita bulan Rajab ni, dia asal bermula dari syariat Nabi Ibrahim AS. Bila mana syariat Nabi Ibrahim AS yang bersama pada anaknya membangunkan kota Mekah yang asalnya bernama Bakar. Lalu Nabi Ibrahim AS dengan syariatnya meletakkan 4 bulan haram, Zulhijjah, Zulkaidah, Muharram dan juga Rajab sebagai bulan haram. Apa dia haram dia? Haram berlakunya peperangan ataupun menimbulkan suatu bentuk permulaan kepada pertelingkahan, peperangan, perkelahian ataupun perseteruan. Tak boleh. Jadi orang Mekah dia pegang benda ni. Sebab tu nak kata Abu Jahal pula tolak betul unsur ketuhanan. Tak juga. Tapi dia memilih beberapa juzuk-juzuk yang tertentu untuk menunjukkan dia juga menerima konsep ketuhanan. Maka bila mana mereka pada bulan 4 bulan ini orang Arab memang tak pegang. Tak boleh pegang. Pelari macam mana pun bulan stop. Maknanya kalau tengok Abu Jahal dengan kita, teruk kita lagi. Tengok kita ke mana? Kita kalau tok tegur jiran, balong dengan jiran, tak ada 4 bulan, tak ada arah-arah tau. Tegur habis 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Tak tegur dengan jiran sebab apa? Jiran tanam pokok mempelam, daun je sampai kita, buah tak sampai gitu. Mampus katakan. Tak guna punya Tok Imam. Tanam je pokok mempelam, keknya mempelam haram bagi kamu. Daun je bagi kamu. Jenis Tok Imam tak guna. Tok Imam syiah, apa kena Tok Imam? Padahal Tok Imam tak makan juga buah mempelam. Tok Imam kutip buat mari jemaah masjid sebab dia Tok Imam. Dah mana memarah? Memang memarah sebab mu tak pergi masjid. Tak. Kelahi tu ada tak sebut Tok Imam, saya 4 bulan ni saya tak kelahi dah dengan Tok Imam. Saya lagi baik pada Abu Jahal. 4 bulan ni kita gencatan senjata. Ada MOU. Ada gitu? Tak ada. Orang Melayu yang pergi Malaysia dah ada kelahi dengan jiran, dah ada kelahi dengan Tok Imam, dah ada kelahi dengan Perusi JKK 10 tahun, 10 tahun 5 tahun, 5 tahun. Tak, ada lah. Tak ada pasal dengan dia. Dah mampah. Itu mana nak sebut kita kan. Betul Abu Jahal ni, dia terima konsep ketuhanan. Maka sebab tu mereka bangga dengan sebab bila mana mereka dilantik sebagai orang yang menguruskan jemaah haji, beri minum jemaah haji air Zam-Zam. Syariat apa tu? Syariat Nabi Ibrahim. Cuma bila mana mereka kena, mereka nak usul, nak bunuh Rasulullah SAW, dia ambil kesempatan pada bulan haram ni supaya Nabi tak buat tindakan balas. Maka Allah tersebut di dalam Al-Quran, yas'alunaka anisyahril haram qitalin fi. Sekiranya mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang pengharaman bulan yang diharamkan berperang, katakan kepada mereka, ya Allah Ta'ala haramkan berperang pada bulan-bulan haram ini. Tetapi mereka juga kena ingat perbuatan menghalangi orang untuk mengimarahkan rumah Allah, iaitulah Masjidil Haram. Perbuatan orang untuk menghampirkan diri kepada Allah, mengimarahkan masjid Allah, merapatkan ukhuwah silaturahim, perbuatan menghalang mereka daripada bumi mereka. Itulah Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu ajmain, kalangan muhajirin yang dihalang. Perbuatan ini lebih besar dosanya daripada tak pegang bulan haram ni. Maka sebab itu dia sabit dengan peristiwa bulan Rajab ni. Peristiwa paling penting bersabit dengan 27 Rajab yang kebanyakannya dipersetujui oleh ulama. Bukan dia jadi qat'i, dia jadi masyhur kerana sebagainya setuju ianya berlaku pada 27 Rajab. Ada juga pandangan-pandangan yang lain, kerana ada ulama-ulama tarikh yang memeriksa balik tarikh-tarikh kelahiran Nabi SAW, maka dia tak kata 27. Maknanya pandangan yang berbeza dengan tarikh yang lain. Maka sebab tu tarikh peristiwa Rajab, tarikh peristiwa kelahiran Nabi SAW, tarikh Isra wal Mi'raj, tarikh kelahiran Rasulullah SAW, dia bukanlah perkara nombor yang wajib diimani. Yang wajib diimani, perkara tersebut dia mutlak berlaku.
Tu je. Tarikh dengan kelahiran. Taubat lahir tak jumpa sampai sudah. Nah, macam tok ayah kita dulu, moyang kita dulu. Saya tanya dia tarikh lahir dulu. Dia kata, tuan kamu dah lahir setahun baru buat surat beranak. Apa katakan? Kita pun pening tengok. Nak. Dan tutup ni lahir bila sebenarnya? Biarlah. Waktu saya mikirlah tok ni lahir bila. Apa pentingnya tok ni lahir dah ada jadi tok awak dengan boleh. Kita pun senyap tak cakap. Nak. Kalau nak kalahin tarik tak jumpa jalan. Kerana bukan sifat orang beriman untuk kelahi pada perkara juz'iyah ataupun furu'iyah. Pasal lain banyak lagi perkara-perkara usul yang kita kena perlu beri perhatian. Baik. Maknanya peristiwa 27 Rejab ini bersabit dengan solat, bersabit dengan sembahyang. Selain daripada peristiwa yang cukup luar biasa, mana Allah Taala rakamkan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ilahi. Maka Allah Taala sebut di dalam Al-Quran surah Al-Isra, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, itulah Nabi Muhammad. Maknanya Nabi kita tak jalan dengan seronok-seronok. Dia dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan pergi dia mikir sabu aku ni kau. Baik. Naik haji nena senang. Nak beli tiket pun tidak. Nabi tak fikir pun gitu. Nabi cuma rasa keduka citaan setelah kewafatan Siti Khadijah binti Khuwailid dan juga perginya orang yang menanggung suatu bentuk menanggung bersama kesengsaraan, dihimpit di pulau, dianiaya. Oleh itu ialah bapa saudaranya Abu Talib. Nabi rasa tak, bukan Abu Talib, Abdul Muttalib, datuk ni. Nabi SAW rasa juga kehilangan yang sangat besar. Lalu Allah Ta'ala gembirakan dengan Isra wal Mi'raj. Yang mana peristiwa pelik ni pula berlaku sehingga kepada peringkat Nabi SAW menerima perintah azan solat tanpa melalui perantaraan iaitu Jibril AS. Maka sebab tu kedudukan sembahyang ni dia jadi keutamaan dalam Islam. Seorang tadi nak jadi baik hati, dengar nasihat, reti cakap orang, reti hormat ulama, reti tahu gerakan Islam, dia mesti bermula dengan sembahyang. Orang duduk dalam sembahyang, dia tahu adab berjemaah dan dia tahu bagaimana bila dia jadi imam, dia paling berlaku. Tak boleh. Mu jangan cakap, oi aku imam, orang lain pakai balik. Amai aku seorang pagi. Tak boleh. Hak jadi makmum pun jangan komplain tu imam semua. Tu dia tak ada, harga pun naik lah. Jadi break bumpah. Habis semua tanda korang. Tapi time tu imam dia komplain lah. Tu imam baca semua. Komplain lalu. Nah, tu imam baca kuat pun komplain. Allah ni baca kuat. Macam mana tak dengar? Baca slow, bising tak? Baca surah panjang, bising. Allah baca lah, orang Paisyak nak makan, janji nombak. Baca panjang tu. Saya cerita tak sabar-sabar 2 minggu lepas. Nabi buat solat sunat khusyuk gerhana bulan. Rakaat pertama je baca surah Al-Baqarah. Rokok bantu-bantu pula, sambung alim pula, ambil pula lagi. Kalau kita atau surat jabat kamu tu kalau ambil tindakan pada imam lain, walau tak perlu tu bagi. Tapi bila tu imam tak ada, kita ambil tak tanggungjawab, tak ambil. Jadi itu juga tu imam. Dia jangan bila berasul dia jadi tu imam, dia menguasai semuanya. Tak juga. Waktu orang komat dia pergi depan pegang mat, orang tak bagi pun dia. Orang tak bagi orang lain, dia pergi. Aku imam dia nanti, tak berhati balik aku. Orang pun balik. Ambil semua semayang orang. Apa menampak semayang orang? Tak ada menampak. Walaupun tuan imam, bila mana dia semayang, tidak wajib kepada dia untuk niat sebagai imam. Benar? Tak wajib. Memadai ada orang belakang dia niat nak jadi makmum, ikut dia, dia juga turut dapat pahala. Maknanya pemimpin pun kena reti kau ingat orang bawah. Kerana dia dapat pahala dengan ada orang bawah tolong buat kerja untuk dia. Mereka senang-senang. Tuan-tuan cuba ya. Semayang orang tak ikut.
Allahu Akbar. Obat tahu. Ya, saya. Tu bismillahirrahmanirrahim. Order porok main masak. Sangat orang pun bagi masak. Nak sangat. Boleh kamu. Kita pun duduk juga geruk. Oh, balah perut menantang, tak payah makan kumayan. Jadi mana benda ni sebagai Islam aja. Dari segi sudut bila duduk berjemaah ni, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Nah, Allah Ta'ala kata, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Allah Ta'ala kata, orang beriman itu dia bersaudara, maka hendaklah kamu perdamaikan di antara keduanya bila mana keduanya ingin berlaku pertalikan dan perselisihan. Kita dah tak mampu kau pagok lagi. Kalau kita dah tak suka kat sana tu lah. Yang lain tu memang betul imam aku tahu lama dah. Nah, ini perangai kita. Tapi bukan orang sini ni, orang Brazil dengan Madagaskar. Kata lagi pengarang kitab, Nasabi dengan semayang, dia beriman. Al-Quran telah menegaskan bahawasanya mendirikan semayang menurut tata tertib yang sempurna sebagai suatu bisikan dan munajat kepada Allah akan dapat mendidik fikiran, hati dan juga jiwa ke arah kesucian dan kemuliaan. Juga akan berupaya membimbing akhlak dan gerak geri hidup ke jalan yang sejahtera terpelihara dan segala anasir yang menyebabkan kerosakan, serta terhindar daripada melakukan sebarang perbuatan dan tindakan yang di luar batas-batas kesopanan. Sebagai contoh di dalam kitab Al-Jawhar Al-Mawhub sebagai contoh. Itu juga dalam kitab Hidayatus Salikin disebut oleh pengarang kitab dan ulama-ulama yang masyhur, bacaan Al-Fatihah adalah dialog kita dengan Allah. Di antaranya daripada 7 ayat ada sebagian pendapat mazhab Imam Syafi'i meletakkan bismillah itu termasuk dalam surah Al-Fatihah. Maka 4 ayat yang terawal dikira hak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ialah ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia adalah hak Allah. Allah Ta'ala akan menyebut hamba-Nya, ialah kita sedang memuji Dia. Manakala bagi hamba-Nya, ia akan na'budu wa ia akan nasta'in ila ayat sini habis. Itu adalah hak kita yang Allah Ta'ala beri pada kita dan Allah Ta'ala akan makbulkan permintaan kita. Sebab tu dalam Al-Fatihah juga dinamakan surah Al-Fatihah ini, surah Al-Fatihah ini sebagai umum doa. Itulah ibu kepada segala doa. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Banyak-banyak benda yang kita buat ni sebenarnya kita mengharapkan Allah Ta'ala tunjuk kita. Kita mengharapkan Allah Ta'ala bimbing kita. Kerana semayang semata-mata banyak tapi dalam keadaan riak dan takabur, Allah Ta'ala tak tolong buat ni. Rugi ke? Semayang jenis semayang belagak dengan pasal Allah. Tempoh ada kat jumpa satu dua orang semayang. Dia semayang tu tak ada kepunca. Waktu tak semayang kenapa? Kenapa tak tarik baju bagi molek? Waktu semayang tu dia boleh Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Oh, baca sedap tapi lagu dengan Allah saya. Hak yang pelik pada dia. Allahu Akbar, tengok ibu jari kaki. Waktu tak semayang tak nak tengok perempuan. Pasal apa tengok? Candu. Jadi dia perangai. Dia semayang kalau boleh tertib. Tertib mana jaga adab dalam semayang. Lepas tu dia sebut dalam kitab Hidayatus Salikin, adab-adab dalam semayang. Ada benda yang kita bukan tak boleh bergerak, boleh, tapi bergerak bukan 3 kali berturut-turut. Mana 3 kali berturut-turut dikira batal semayang. Maknanya selagi mana dengan sebab ada perkara yang perlu, sila tak masalah. Sebab tu bila angin kuat tolak kain sehingga terbuka menampakkan aurat, tak payah pergi semayang. Memadai kita ambil anggota iaitu tangan untuk menutup kembali aurat yang terbuka. Tak batal sebab sekali ya. Itu juga dengan tukang semayang musim panas ni mari riak. Tahu riak? Ini jenis terbangnya piung. Kita duduk depan jadi imam jangan yang mari laju 90 km sudah. Takkan nak ngelok. Ataupun nak ngelok macam metri tu. Dia mari. Takkan lagi. Maka dengan sebab dia mari tu, boleh tak kita tepih? Boleh. Tepih. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tak boleh alhamdulillah habis kata 3 kali tu. Nah, bukannya tak sampai terikut tapi tertib. Maknanya kena duduk diam. Sebagaimana kita pergi jumpa orang atasan, jumpa pengarah PPD, jumpa pengarah ni sekian, jumpa orang yang katakan CEO, Chief Executive Officer, nak pergi jumpa dia, nak pula pergi jumpa Sultan. Allah, nyamuk mari. Tak banyak dia. Takut Sultan murka. Tapi dengan Allah semayang macam-macam la ilaha illallah. Baik. Kau ni warna jadi gitu. Nak jangan sahabat-sahabat. Kita sempurnakan waktu kita sekurang-kurangnya. Kalaupun tidak khusyuk, dapat pahala sudut lain, dapat dia reward kat lain, dapat bonus kat lain. Menjaga tertib dengan Allah, jaga akhlak. Walaupun mungkin hati tu tak, jangan pasal. Contoh macam semalam sembahyang asar tu bincang dah, nak pergi ustazah itu tu pukul berapa. Dia mari dah, budak ni tinggal aku, siap asar kena langgar aku, asal. Bagi contoh. Mana bukan sahabat sini, maknanya dia dah mari lintas hati. Tapi sekurang-kurangnya mari awal sembahyang, mari dalam keadaan berjemaah, jaga penampilan, perbaikan penampilan. Maka sebab itu disebut dalam kitab ini, dalam hadis yang pertama, yang kedua ini, bagaimana Jibril alaihissalam datang dalam keadaan beradab, sopan, tertibnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan bila mari rumah Allah, mari majlis ilmu, biar comel sikit baju biar nampak sego. Boleh pakai baju pagoda betul ya. Tapi nampak tu sangatlah. Tapi apa kata cuma nak sebut penampilan tu biar nampak bagi sungguh sikit. Tapi seboleh-bolehnya begitu. Tak boleh tak baju yang paling kita sayang. Memang tak ada orang pagoda ni lah aku paling sayang. Pakai. Allah. Baik. Ini kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Allah Taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sembahyang kerana sesungguhnya sembahyang, innas salat, kerana sesungguhnya sembahyang dapat melarang daripada segala kejahatan dan juga kemungkaran. Sebab setakat ni tidak ada sejarah orang pergi rompok bank sembahyang. Tak ada. Nak kita singgah ke arena dulu tu, dia mau snapper. Allahu Akbar. Kita tengok snapper pedang. Sebenarnya main mana Syekh? Tuan-tuan. Nak gimana? Rompok bank ke? Kita pun dah tengok atas mau. Hebat betul rompok sembahyang. Kenapa? Kerana tidak munasabah, tidak menjadi suatu bentuk kewajaran bagi orang yang ahli maksiat ataupun orang yang buat fujurah dia sembahyang. Melainkan kalau dia sembahyang juga, maka sembahyang dia tidak berupaya mencegah dia daripada kemungkaran. Maka kena cek lagi benda lain. Antara yang kena cek dari segi sudut taharahnya, kena cek dari segi sudut mandi junubnya, kena cek dah. Wuduknya kena cek, kena periksa balik. Tengok balik betul tak betul. Kadang-kadang kita ambil wuduk cincang, mandi janabah tu memang tak sah sama ni, jangan pasal. Lepas tu kita mari majlis ilmu, jangan anggap ni aku dengar dah, jawabnya tak selesai. Kerana kemungkinan ada pembaruan dari segi sudut penyampaian asatizah, ustaz-ustaz yang kita jemput. Contoh kita tengok Ustaz Zahazan, dia tak tinggi suara macam saya, tapi penyampaian dia pernah. Yang terbaru pun saya sekarang pun suka beli buku yang ditulis oleh beliau. Di antaranya 300 hadis yang pernah hadis sahih, cerita tentang Allah. Simple. Yang maknanya dia membawa suatu bentuk pendekatan yang baru, yang ilmiah, supaya orang boleh hafal hadis yang sahih yang pendek-pendek. So kita tahu benda yang simple lah, ambil tahu juga tentang Islam. Bukan tak boleh ambil tahu handphone apa paling canggih, boleh. Tapi malu tak tanya Al-Quran berapa surah? 300 tak ada kan? Tak di 300. 114. Berapa juz tu? 30. Itu dah 30 tapi 2 tu satu. Ada berapa ayat? Ayat 10
10,000 orang. Benda-benda itu maknanya walaupun dia tidak mencederakan iman, tapi ada benda yang menyebabkan kita tak ambil berat dengan Islam. Dia tak cedera iman dia. Maknanya kita ambil ringan, ambil mudah dengan Islam kan. Walaupun benda tu tidak mendatangkan dosa, tak dosanya kamu tu. Tanya member itu, surah Al-Quran berapa? 114. Ini memang dia laku dia orang ni. Kejut kau untuk pensan tu. Mana pula aku tak apa jumlah ahli neraka tak. Jangan terlampau laju. Kerana kenapa disebut begitu? Dengan sebab dia tak tahu. Nah, dengan sebab tak ada orang ngajar tak boleh tahu dia ya. Kita jangan hukum kita banyak baca, orang lain pun banyak baca ya. Dah. Orang lain mungkin tahu dengan cara lain. Ada sahabat-sahabat saya puji sahabat-sahabat yang dipengerusikan oleh surau Taman Seri KRT, Ustaz Sofian, Ustaz Zaki buat rakaman. Patut kongsi. Tapi kena ingat, ada setengah orang dengar YouTube ni, mungkin dia dengar habis, mungkin dengar tak habis. Dia beza. Beza orang mari jenis duduk gini dia lain. Dia akan dengar sampai habis. Orang YouTube kan kena bini panggil kan, bukan takut bini. Nak mati dulu sekejap. Mati sekejap tu tak sambung dah. Kan ada benda lain pula. Bagi contoh. Maka dia tu mungkin dia faham, tapi tidak sepaham yang kita faham. Waktu duduk majlis ilmu ni, di antara lain baca dah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dah pendek. Ya Allah, Rabbi zidni ilman. Beri aku pada aku ni ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, ilmu yang bersebut dengan hukum Islam, ilmu yang menyebabkan kau redha padaku. Warzuqni fahman. Dan kurniakan kepada aku, rezekikan kepada aku kepahaman. Kerana faham ni, dia bukan hak orang, dia hak Allah. Sebab tu bila mana Nabi SAW menyatakan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa orang mana-mana sekalipun, bila Allah Ta'ala nak ke atas dia ni kebaikan di dunia dan akhirat, Allah Ta'ala akan beri dia faham agama. Dia faham dengan cara yang baik. Dia faham dalam keadaan tidak merosakkan agama. Beza. Baik. Kata lagi pengarang kitab, segala kejahatan dan kemungkaran yang merosakkan masyarakat dan menimbulkan kekacauan akan dapat dicegah oleh tenaga jiwa yang terdidik dengan ibadat sembahyang. Kerana sembahyang adalah salah satu alat pendidikan yang maha penting dalam segi pendidikan pengajaran Islam. Oleh sebab itu dia sebut sembahyang, dia menghilangkan, mengangkat ataupun dikira sebagai tidak menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Kerana mana mungkin seorang perampok dia sembahyang, mana mungkin seorang penyamun dia sembahyang, mana mungkin seorang yang mencolek budak dia sembahyang. Pelik kita. Nah, tetapi ada tak orang yang sembahyang buat dosa? Ada. Dosa yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang lain melainkan Allah. Di sana Allah meletakkan wala tajassasu, dan jangan kamu mengintip-intip keaiban kesalahan saudara kamu yang orang lain tak tahu. Tak boleh. Benda yang dibuat salah yang tersembunyi tak boleh didedahkan. Tapi maknanya jenis perbuatan merampok, jenis perbuatan pukul orang, mengambil, merosakkan harta orang, dia bermula daripada orang yang tidak menjaga akan urusan solat. Kerana kalau dah dia buat daya korang, dia pergi semayang, orang tengok. Oh, lagi, bukan pukul semayang. Tahu tak? Kerana Tok Imam tadi. Orang waktu tu cerah, tak semayang dah dia. Tok Imam takut kena pukul dia. Maka perbuatan yang dikira sebagai khianat, menzalimi kata orang lain, kebanyakan orang macam ni, dia tak jaga urusan solat, dia tak jaga. Walaupun mungkin semayang, tapi perkara-perkara yang bersabit dengan semayang tu sendiri, dia ambil mudah. Kata lagi pengarang kitab, seorang yang taat, yang mengerjakan semayang sepanjang hidup, lagi mengerti betapa besar kepentingan semayang itu kepadanya, dan faham pula segala hikmah dan juga rahsia bacanya, akan dapat menanam ke dalam jiwanya, akan menghadapi segala fitnah dan juga pancaroba. Ini kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23. Allah Taala berfirman, yang bermaksud sesungguhnya manusia itu dijadikan bersifat loba, mengeluh apabila kesusahan menimpa dia, dan fikir apabila keuntungan mengenai dia, kecuali orang-orang yang semayang, yang berkekalan atas semayang mereka. Maknanya kita semayang bukan sama-sama khusyuk. Tak ada. Orang lain saya tahu, saya confirm
Ada mari hari tu nak pergi mesyuarat semayang, ingat nak mesyuarat. Hari ni pula sahabat kita, sungguh dia backing account, dia tak tahu kedai tu kedai jenis sebelah orang. Kita pun rasa galak juga, tak boleh tolong dia. Tapi waktu tu semayang puasa, Allah Rabbi, tak boleh tolong sahabat hari ni rasa. Dia rasa mecah tak? Waktu tu rasa, ya Allah, pemudahkanlah urusan dia. Hak mana aku tak ada tolong ni, pemudahkanlah urusan dia. Rabbuna yusahil. Allah Ta'ala pemudahkan urusan dia. Dia mari galak, semayang waktu tu tak ingat Allah, ingat ke sahabat. Tapi semayang sah, tutup aurat, benda semua selesai masalah. Maka tu sifat sebagai manusia. Tapi kenapa kita semayang juga kalau kita tahu tak khusyuk? Kita akan dapat tak khusyuk? Dapat. Bila? Umur 60. Sebagai contoh, sahabat-sahabat, saya pergi umrah yang kali kedua. Jemaah yang saya pimpin sampai di Masjid Bir Ali, tempat nak miqat tu. Sampai di situ, makcik ni Wan ni, saya panggil Wan, dia orang perok tua. Rupanya dia gantung duit kat beg galah depan dia ni, ada lebih kurang dalam 2,000 riyal. Dan dia tak beritahu saya pun ada duit dalam tu. Cuma dia bawa. Jadi kena curi, kena putus, hilang. Jadi bila orang lain pakai kecoh, saya tanya, Wan, macam mana cerita ni, dah duit hilang? Tak apa Ustaz, memang Allah Ta'ala perintahkan saya bawa duit ni, bagi orang lain tak duit ni. Allah, bukan nak jumpa hatinya ni, dia bukan sehari dua untuk dididik. Nak jumpa hati gini bukan sehari dua nak ditangkap. Kalau umur 40 kena kat aku, umur 20 aku tak sampai dapat. Tak, sungguh senang dia ambil duit aku kompor orang mana 2,000. Tapi orang yang sifat hati dia terdidik dengan semayang, akhlak yang baik, yang tawakal dia tinggi pada Allah, beriman dia dengan qada dan qadar dengan cara yang baik. Tak apalah Ustaz, memang saya ni wakil, tolong bawa dia. Ya Allah Ta'ala kapodon ni memang dia punya. Nampak macam mana saya tu kan kompor, saya melengkung balik bilik tu. Masya Allah, aku nak jumpa jenis pesen ni. Dan ada juga satu jemaah yang sama juga, baru naik hotel je, tak sampai bilik lagi, kebetulan lift tu bunyi. Dia masuk lift dari kapolda. Tak apa Ustaz, lift goyang sikit, kalau kita jatuh putus lift pun gugur mati syahid. Ni aku dengar, dia bukan cakap betul, ni perli pagot. Dia panggil perli tak gabai. Aku dengar, oh tapi kita bukan nak sengaja, kerana tak boleh elok. Dapat hotel kita nak buat mana? Dekat, memang dekat. Tapi ni tu bunyi tak alak. Nak dia memang berdengar. Boleh naik kat orang tu, baik lagi. Mampu katakan. Dia ni pun tak puas hati. Dia kata, gini lah Ustaz, saya dengan isteri saya tidur hotel lain. Tak apalah Ustaz, halal lah dia Ustaz buat benda. Allah kata, kejap je Pak Haji, malam ni je, esok kita dapat hotel. Tak apa kan. Ni pun nak sebut, esoknya hotel yang dia duduk tu, polis Arab Saudi serbu kerana hotel ni tidak ada lesen dan sijil untuk mengurus orang Malaysia. Dia tutup api daripada bawah ni, punca sui api tutup pada bawah, dia duduk di atas. Nak kemas benda. Mana hotel ada tingkap? Hotel yang duduk tu tak ada tingkap. Memang hotel bagus, tapi kebetulan bilik dia duduk tu bilik yang air-air juga, tak ada tingkap. Airnya kemas barang ikut dan tertinggal kamera Nikon, anak hadiah ke dia harga berapa ribu sekali dengan price dia, dengan dia punya tak apa nak sebut, tak erti. Dengan lens dia tu harga kat 16,000. Tak ada. Wassalam barakallah. Saya nak cari mana nak pergi lah cari. Kenapa bising aku? Ada suasana yang berbeza. Maka sebab tu kita semayang ni, dia jadikan dia sebagai istiqamah. Semayang tempat waktu, apakah kita terus jadi baik, jadi cemerlang? Tak lagi. Dia merupakan didikan tarbiyah. Bila kita dapat benda tu, mungkin umur 60, mungkin umur 59, mungkin umur 63. Sekarang kita banyak banyak. Nak pula sahabat kita nama benda tak? Aku tak kampung. Syukri pun macam tu juga. Dia dah mikir, macam mana boleh kalah takrah ni? Tak patut betul masuk bola tu. Nak dia mari, mana nak sebut kita ni memang balik dengan dunia. Sebab tu tak salah, bukanlah salah secara mutlak tak, tapi Allah Ta'ala beri satu bentuk kelapangan juga pada kita. Allah Ta'ala kata apa? Zuyyina linnasi hubbus syahawat.
Allah Ta'ala ciptakan manusia ini, diperhiaskan manusia ini dengan syahwat. Syahwat ni bukan Abu bila sebut syahwat je sengih belaka dah. Lihat. Padahal nak pahit. Kan? Syahwat tu keinginan, kehendak yang kita semua ada hari ni. Semayang tak ada kopiah, sah tak? Sah. Tapi nak beli kopiah, tengok orang lain kopiah RM10, tak ada, aku kena beli RM50. Apalah, tu syahwat. Kereta tak ada, kita beli kereta siap-siap ada dah ring lah, tayar ada. Tapi baru pakai sehari tu kau dah ring 20. Kenapa? Kerana kehendak. Salah tak? Salah. Kalau ring 20 boleh golek buat mari masjid surau, tak? Tapi kalau kereta tak ada ring, tak boleh mari masjid, tak guna. Memang ustaz tak ada ring. Nak mana? Tak boleh jalan. Nak motor je, tumpang orang boleh, saja tak nak mari. Nak bagi contoh, maknanya manusia ni dia memang gitu. Tapi kena landaskan syahwat tadi, keinginan bertempatan dengan Islam. Pakai comel kan tak boleh, model tak boleh. Baik. Kata lagi pengarang kitab sikit. Sembahyang juga pembersih bagi orang Islam daripada segala macam rupa kesalahan hari-hari. Maka dengan pembersihannya jadilah hati sentiasa suci. Kesucian hati adalah sumber segala kebaikan dan kehalusan budi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahran bibab ahadikum yaghsilu min kulla yawm 5 marrat hal yabqa min daraihi syai'? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala fadzalika masalus salawat al-khamsi yamhu Allah bihal khataya. Yang bermaksud, bagaimana pendapat kamu jika sekiranya ada sebatang sungai di pintu rumah salah seorang daripada kamu, ia mandi daripadanya tiap-tiap hari sebanyak 5 kali, adakah tinggal daripadanya dakinya suatu? Maka berkata mereka, tidak tinggal daripada dakinya suatu pun. Ia bersabda, ya Nabi, maka yang demikian itulah bandingan sembahyang 5 waktu. Allah menghapuskan dengan dia segala kesalahan. Lepas tu kita manusia ni, dia ada 2 benda yang memang kita akan buat. Kesalahan biasa, yang memang dia benda tu salah, tapi dia bukan dosa. Dan ada benda yang kesalahan, dan kesalahan tersebut dia berdosa. Dia salah dan berdosa. Sebagaimana seorang perempuan yang tidak berpuasa dengan sebab haid, maka dia wajib qada. Dia tetap wajib qada, tetapi dia dikira tidak berdosa. Manakala seorang lelaki yang tidak berpuasa dengan sengaja, dengan tidak ada halangan, dengan tidak ada darurat, saja tak nak puasa, dia wajib qada. Dia tetap wajib qada, tetapi dia kira berdosa kerana mengabaikan ataupun melengah-lengahkan ataupun memandang ringan, menafikan hak mutlak kewajipan Allah ke atas. Dia wajib qada, dua-dua wajib qada. Maka kita ni kesalahan semua orang buat. Cakap uduk biasa. Nah, ada cakap uduk dia tak dosa. Mana? Sebagai contoh, kita tahu dah orang Kelantan, dia tak panggil nama Muhammad pernah. Dia panggil Ayah Mak, Cik Mak, Mula Mak, Abang Mak, apa lagi? Cikgu Mak. Mak-mak tu semua potong daripada nama Nabi Muhammad. Nama sedap dah Tuan Ibrahim, tapi panggil ayah ni, abang ni, Pok Loh ni, tak bagi waktu. Potong-potong lagi. Salah tak? Salah. Kerana dari segi sudut makna tu sendiri mulia, nama tu mulia. Nama Ibrahim, nama Nabi Muhammad, dari segi sudut salah-salah lah, kerana sepatutnya boleh panggil punah. Tapi luahnya keedah, wakil suasana orang Kelantan memang gitu. Tentang tak nak marah dia. Kerana kesalahan tersebut tidak dikira berdosa. Tentang tak nak mu panggil nama aku tak pernah mak, ingat betul sepatutnya beda. Walaupun dia salah, dia tak kira sebagai berdosa. Gitu juga dari segi sudut bab. Bila mana kita semayang sejadah tu salah betul lah. Hak di atas, di bawah, di atas. Dia tengah mayang berpasan. Allah, salah sejadah. Hak mana salah? Hak yang salah, sejadah tu salah bentang. Tapi dengan sebab berhenti, tak ada sebab-sebab yang boleh membatalkan semayang. Sebab salah bentang sejadah, berhenti tu yang jadi salah, mungkin boleh jadi dosa. Tetapi terus semayang sejadah di atas, di bawah, di atas, dia tidak berdosa. Cuma salah bentang je.
Salah tak? Salah, tapi tidak berdosa. Ke manusia ni kita ni ada salah, dan Allah Ta'ala beri kelebihan dengan semayang. Dia menghapuskan kesalahan-kesalahan tadi. Walaupun sepatutnya mungkin Allah Ta'ala boleh ambil sebagai dosa, untuk dipenaltikan, untuk dikenakan denda, compound ataupun saman. Tapi Allah Ta'ala tak, dengan sebab semayang, dengan sebab wudu. Maka sebab tu beza bagi orang beriman. Hidup dalam keadaan berwudu, jaga semayang, dia beza. Mari nak marah, semua ada nak marah. Mana ada orang tak nak marah? Nak pula siapa tolak wudu, siapa tolak, nak marah pun tak kita apa. Nah, tapi kenapa dengan sebab kita beriman, kita boleh kawan. Macam kita tengok budak air puetin nak marah. Budak ni lah, air tu ikat campur dengan paha kan. Selagi tak marah tu keluar campur tak kabur, cik, maka itulah sabar. Marah tak? Marah duduk dalam. Tengok dah budak tu nak keluar je mati. Tengok. Ayah dia tak dibas. Nak marah. Tapi dalam keadaan nak marah tu kata tak? Maka itulah sabar. Marah dia ada. Kata dia marah. Maka manusia ini diberikan sebagai fitrah hayat, fitrah ke atas benda hidup. Dia ada rasa marah, dia ada rasa kasih sayang, dia ada rasa cinta, dia ada rasa rindu. Itu normal. Tapi di manakah benda ni nak disalurkan? Ramai mana orang suka marah, tapi bila orang hina Nabi, tak ada. Benda lain semua bakal marah ada. Nah, ramai mana orang boleh buat kawan dia di luar sebagai sahabat, dalam pada masa yang sama mengabdikan isteri dia. Ini benda yang salah. Sepatutnya yang kita patut jadikan sahabat dalam hidup kita, teman perjuangan, teman permainan, isteri. Kerana kita bukan main sungguh-sungguh, bukan main olok-olok, main sungguh-sungguh. Kalau main olok-olok tak jadi. Kan ada orang main olok-olok. Tuan-tuan, main olok-olok kau kena mandi junub. Tuan-tuan main olok-olok, kadang dia satu hasyafah. Satu hasyafah tu waktu. Masuk tak ada buat benda, lihat telefon. Dua bangun. Wajib tak mandi junub? Wajib dengan jalan jingok. Kadang satu hasyafah. Satu hasyafah tu membagi mesej WhatsApp senang. Lihat. Maknanya sahabat-sahabat, saya nak beritahu, ramai kita salah create benda ni. Tak, kita kadang-kadang melampau berkawan dengan kawan di luar, mensahabatkan dia, isteri di rumah, kita mengabdikan dia. Sedangkan hakikat dia, sahabat kita baik macam mana, kita tak boleh memperistikan dia. Kalau kita memperistikan dia, jadi kisah Abu Bukhari. Tak boleh. Patut kena faham. Islam mendidik kita, yang layak diberi penghormatan, diberi penghormatan. Kalau Nabi pun ada batas penghormatan, Nabi pun kita kena beri penghormatan yang layak untuk dia. Tak boleh lebih. Takkan lebih. Bukan pada Nabi nak angkat lebih dia, lagi tak masalah. Nabi SAW sebagai Nabi pun dia kata, sekiranya Allah Ta'ala mengizinkan manusia sujud kepada manusia, aku akan perintahkan isteri sujud kepada suami. Tak sabit umatku kena sujud padaku. Tak. Maknanya kalau standard Nabi pun tak boleh sujud, takkan kita setakat ambil syekh kita boleh sujud. Tak betul kan? Kerana Islam ni dia meletakkan kemunasabahan rasional je. Nak sujud korang ni, tuan-tuan jangan pasal. Kita bukan agama India, bukan agama Hindu Buddha. Yang sebahagian orang boleh jumpa kita sujud. Bahkan untuk menciumkan, di kalangan para alim ulama membahaskan, kita tahu dah dia fasik, kita cium tangan dia. Perbuatan tersebut dia sebagai contoh kepada orang zalim. Tahu dah dia zalim, tahu dah dia fasik, tahu dah beli cincin 24 juta, cium juga tangan. Kita kata tak apa ustaz, dia beli duit PT dia daripada kecil. Dia nak marah. Budak besar mana boleh kumpul duit sampai 24 juta umur berapa tahun? Tak nak siapa. Mu tahu dah dia tu kena, mu tahu dah dia tu zalim, mu jaga juga muliakan dengan cium tangan. Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum. Baik. Kalau orang yang layak kita cium tangan kedua ibu bapa kita. Orang yang alim lagi musyrik dengan sebab hutang budi dia beri pengajaran pada kita. Walaupun kepahaman Tuhan Allah. Tapi kadang-kadang kalau tak belajar nak faham celah mana. Tu pun yang orang paling layak. Kalau tak nak cium pun tak ada masalah. Ni tiba-tiba baru sekali je nasyid semalaman mungkin cium tangan, cium kaki. Ni perbuatan yang terkeluar daripada akidah. Tentang kalau nak ukur Islam ni berdasarkan serban dengan jubah, walaupun saya banyak benda tak setuju dengan jakib, tapi saya terpaksa bersetuju.
Walaupun banyak benda saya tak bersetuju dengan Zaki, tapi saya terpaksa bersetuju. Kerana Al-Arkam bukan masuk dengan sembahyang. Al-Arkam bukan masuk dengan jubahnya. Al-Arkam bagus dari segi sudut pengurusan. Ada minit Islam, ada makanan-makanan Islami yang lebih awal dibuat daripada hari ini. Nah, ada tempat prosesan Islam yang suci lagi halal. Tapi salah kat mana? Akidah. Kerana meletakkan Abu yang Asy'ari Muhammad hari ini bukan mati, hakikatnya dia masih hidup. Lebih dia pada Nabi dah. Gaya tu. Allah Ta'ala buat manusia ni, Allah Ta'ala kata kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua benda yang bernyawa hidup ni pasti akan mati, tidak terkecuali. Tapi ada tak orang yang hidup tak mati-mati? Ada. Siapa kamu tak ada? Nabi Isa AS dan juga Nabi Idris hidup. Tapi mati tak? Ya. Bila mana as-sa'ah yaumul qiyamah, mari hari kiamat, dia pun tetap akan mati. Termasuk malaikat Israel. Tiba-tiba dia mengangkat makam orang bukan Nabi lebih pada Nabi tak mati-matinya. Cerita kan. Maka waktu tu saya sebut 2 minggu lepas, waktu tu tuan-tuan duduk kat kedai tengok yang Al-Arkam mari pun dah mula rasa pelik berbanding duduk dengan Mak Lempik tadi. Dah, tadi Mak Lempik mari kita tengok budak ni besok botol kedai. Tapi bila mari dia ni pula kita pun tengok, hidup lagi dia sesat. Waktu tu kita buat perhatian. Kenapa? Isu akidah sangat berat. Dia bukan isu masalah nak yang anak-anak. Yang anak-anak ni maksud dia beruntung. Beruntung semua semalaman 40,000. Nah, beruntunglah, untung sungguh. Ya, itu pandai tuan-tuan nak ulang macam mana. Tapi saya nak sebut, bukanlah saya tak bersetuju, tapi maknanya kita kena tengok juga susun galur akidah ni. Kerana perbuatan yang melampau terkeluar daripada nas-nas Al-Quran dan juga Sunnah, dia akan menyebabkan Islam menjadi nampak tak tahu. Islam pun jadi nampak pelik. Kerana Islam ni bukan semata-mata nak benda tu. Islam tu tertegaknya kerana Allah Ta'ala sebut apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Di dalam surah yang lain, ayat yang lain Allah kata apa? Ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dua benda mu kena buat. Kalau mu nak rasa mu ni sebagai antara orang yang terbaik daripada kalangan manusia, kena suruh orang lain buat baik dan cegah permukaan. Benda tu tak dapat nak kena buat. Kalau setakat mari ramai-ramai, orang lain berhimpun juga buat maksiat, kita hari ni dalam mana? Tak boleh nak selesaikan isu orang menari tak berhenti. Sebelum menari dia telah metaphomin dengan syabu. Selesai tak? Tak selesai. Kerana ada pihak tertentu, pihak berwajib juga terlibat dalam benda. Orang menari sampai penuh radio, dia tak berhenti naik. Mari pula orang zikir tak berhenti, tak mikir anak bini, zikir hidup dia dengan zikir. Bini nak makan hutang orang, dia ambil belah kat rumah, bawa pergi kelai. Benda ni kita kena fikir. Kerana dia merosakkan pandangan terhadap Islam. Tengah-tengah mikir zikir tak berhenti mari pula gabung zikir dengan lari. Lagi punah lah. Mana raya pula. Hak tadi mikir hak menari pun tak selesai lagi, zikir tak selesai lagi, mari campur terus tu. Lagi punah lah jawab tuan-tuan. Sebab kita Islam ni bukan dinilai berdasarkan pakaian semata-mata. Kalau tuan-tuan meletakkan bahawa seni Islam tu pakaian, maknanya lain daripada pakai jubah dengan serban, tuan-tuan ni duduk dalam golongan zindik ataupun munafik. Wallahualam, nak apa benda saya pun tak tahu. Kerana kalau nak kira pakaian sunnah, Nabi juga memakai pakaian perang, baju perang. Dan pergi tempah baju perang. Keluar di mana pusat pakai aku. Mana? Oh, pakaian sunnah. Apakah begitu? Tak. Kerana Islam itu cara hidup, the way of life. Cara hidup. Mu nak berniaga, beli barang boleh, tak ada masalah. Akad yang diperbahaskan, ada khilaf ulama, cukup memadai aku beli, saya jual, tahu dah harga. Kalau aku tak tahu harga, aku bayar. Tak sabar benda tu. Mu tahu dah cara hidup Islam, jual beli, akadnya ada bini, nak nikah ada akad. Waktu akad nikah kena pakai baju Melayu juga. Tak. Yang penting untuk akad ada 5 perkara rukun akad nikah. Laki, perempuan, walinya, apa lagi, mas kahwin dan juga ijab dan kabul. Ada ni selesai. Apa kena buat benda pelik-pelik. Maka bila ada orang tegur, asal nak nikah je mari masjid, asal nikah je mari masjid. Macam orang Kristian lah, marah pula tak. Kenapa menampakkan Islam seolah-olah kena begitu? Tak. Islam ni cara hidup. Cara hidup apa cara hidup? Nak bergaul ada cara dia. Kalau tak semua orang tak boleh bergaul tak. Anda cuba bayang kalau Islam tak boleh bergaul dengan orang, penuh tak? Tengok orang macam apa dia tengok. Orang tengok tu imam tak sporting langsung. Tengok orang macam mana orang. Apakah kita nak Islam rupanya begitu? Tak boleh. Islam ni bukan perbalahan.
Islam bermaksud selamat, perdamaian. Sebab tu kadang-kadang orang bukan Islam macam Ustaz Abid Liu dah. Kalau kita dengar sejarah hidup dia, dia kata macam, saya Alhamdulillah masuk Islam kerana saya jumpa Islam. Tapi kalau saya jumpa penganut Islam, saya rasa saya tak Islam sampai hari ini. Tuan-tuan tak malu dengan orang Arab. Kerana kita sendiri menterjemahkan Islam ni nampak pelik semua. Mesti begitu, mesti begini. No, tak boleh. Dia Islam tu cara hidup. Cara hidup yang Allah Ta'ala kenaki. Kita beriman kepada Allah dengan tidak menduakan Allah dengan sesuatu. Tuan-tuan, apa guna tuan-tuan hafal sifat 20, tuan-tuan menentang hukum. Tuan-tuan memuliakan Nabi sampai tak respect dengan Allah. Gila kan? Kerana rukun iman yang pertama tu beriman kepada Allah. Tiba-tiba tuan-tuan angkat nombor 2, nombor 3, meletak, tolak tu nombor 1. Ini ada perkara yang sangat biadab dengan Allah. Maka sebab tu rukun iman dinamakan sebagai aqaid. Apa dia aqaid? Simpulan. Keluar satu jadi rosak dan cedera, tak kuat lagi kata tersebut. Wallahualam. Sekadar itu pada malam ini. Apa yang saya sampaikan pada malam ini juga sekadar perkongsian ilmu daripada apa yang telah disusun oleh pengarang kitab. Yang baik dan buruk datang daripada Allah. Kelemahan, kesilapan, kecuaian saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada Ustaz kuliah yang teruskan begitu jelas. Jadi saya tak perlu kupas. Kalau kupas terlepas lagi video. Tak perlu InsyaAllah kita akan berjumpa lagi 2 minggu akan datang. Dan tutup kita dengan tasbih kifarah dan surat was.